Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Perkembangan terkini ya daripada mahkamah sahabat-sahabat semua berkaitan dengan pendakwaan terhadap kaki fitnah penghasut, tidak lain tidak bukan Papa Gomo yang dikatakan ataupun didakwa menghasut untuk menyemai kebencian kepada yang di Pertuan Agong. Jadi menarik sahabat semua untuk kita ikuti perkembangan terkini. Apakah kenyataan daripada Papa Gomo ini, adakah beliau mengaku salah atau tidak mengaku bersalah? Untuk perkara kedua, Sanusi terus jadi batu api. Wow, berusaha betul Sanusi ya untuk katanya memecah belahkan hubungan kerajaan antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Jadi kita teruskan sahabat semua, tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Papa Gomo mengaku tidak bersalah hasut benci yang di Pertuan Agong. Itu antara pertuduhan yang dikenakan kepada kaki penghasut penfitnah, yaitu Bloko Muhammad Azri Wanderis atau lebih dikenali sebagai Papa Gomo hari ini mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas pertuduhan menghasut yang mendatangkan kebencian kepada yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim. Ya, petikan daripada Malaysia kini. Bekas Esko Pemuda UMNO itu membuat pengakuan sejurus pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Siti Aminah Ghazali. Mengikut pertuduhan, dia didakwa membuat penerbitan menghasut berkaitan isu pemilik KK Spermat dan Suposto Sdn Bhd yang mengadap Sultan Ibrahim di laman Twitter atau X miliknya di Bukit Bintang di Kuala Lumpur pada 12 tengah hari 29 April yang lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Sama yang memperuntukkan denda maksimum 5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Pihak pendakwaan diketuai Timbalan Pendakwa Raya Khairul Azrim Mamat manakala tertuduh diwakili Peguam Rafiq Rashid Ali. Jadi terdahulu, Papa Gomo yang digari dan memakai baju biru serta berseluar hitam tiba di kompleks mahkamah sekitar jam 8.55 pagi. Dan dia dikawal ketat oleh polis ya sebelum dibawa masuk ke lobi mahkamah. Kemarin pihak polis memberkas Papa Gomo berdasarkan laporan yang dibuat terhadap video yang disiarkan di media sosialnya apabila dia mempertikai pertemuan yang di Pertuan Agong dengan pengasas Kekimat Chai Kee Chan pada kemuncak kontroversi mengenai stokin yang disita dengan kalimat Allah. Dalam video sama, Papa Gomo juga mendakwa Agong mengadakan ahli jawatan kuasa penanganan bersatu Badrul Hisham Shahrin atau dikenali sebagai Cikgu Bat BAD ya. Cikgu Bat didakwa mengikuti akta hasutan. Cikgu Bat sebelum ini mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan menghasut dan mengeluarkan kata-kata fitnah terhadap yang di Pertuan Agong. 2 kes pertama di Kuala Lumpur berkaitan kontroversi Kekimat, manakala pertuduhan ketiga berkaitan dengan projek kasino di Forest City, negeri Johor. Jadi itu dia sahabat semua, masih lagi mengaku tidak bersalah dan mahu untuk melawan ataupun dibicarakan ya di dalam isu pendakwaan yang mana mereka ini didakwa kerana mengaibkan, menghina dan juga menghasut untuk rakyat membenci kepada yang di Pertuan Agong. Jadi kita harap sahabat semua agar tindakan keras, hukuman keras dikenakan kepada individu-individu kaki penfitnah penghasut pro kepada pembangkang Perikatan Nasional ini. Jadi apa komen anda sahabat semua? Dan perkara yang kedua, seperti mana yang kita tahu beberapa hari ataupun minggu lalu, Sanusi, Menteri Besar Lato-Lato Kedah, pernah membuat kenyataan berikrar untuk memecah belahkan hubungan antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Ini adalah cubaan kedua selepas cubaan pertama tidak dilayan oleh warga ataupun rakyat Malaysia, namun rakyat Malaysia pula menempelak ya kepada MB Lato-Lato ini. Hari ini sekali lagi Sanusi ini membuat satu lagi usaha satu lagi usaha untuk memecah belahkan. Katanya kerajaan lemah tak sepakat tiada grup WhatsApp. Itu antara perkara yang dinyatakan oleh Sanusi. Kesian ya isu seperti ini yang menjadi bahan
modal politik mereka. Tidak ada lagi dasar yang boleh diketengahkan. Ya, bagaimana untuk membantu memulihkan ekonomi, bagaimana membantu rakyat di Kedah ya yang tidak punya air, tidak punya bekalan air, tidak punya lapangan terbang, tidak punya litar. Banyak lagi lah yang dijanjikan. Jadi katanya kerajaan perpaduan di bawah pentadbiran Perdana Menteri Anwar berada dalam keadaan lemah kerana tiada pakatan antara parti-parti yang berada dalam kerajaan. Itu antara kata Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat iaitu Sanusi. Katanya kerajaan perlu memberi kuasa kepada pembangkang sekiranya tidak mampu menguruskan negara, kesiannya merayu minta kuasa. Bila dapat kuasa seperti mana mereka memerintah, PAS dan juga bersatu dalam kerajaan Perikatan Nasional selama 33 bulan, sahabat semua, apa yang berlaku? Pelbagai salah guna kuasa, pendakwaan, seleweng, rasuah. Ya, sekarang ini ya, melimpah ruah ke negeri Perlis pula. Dan ke Kedah ataupun di Kelantan, semuanya di bawah pentadbiran ya parti PAS ini, sahabat-sahabat semua. Kalau mereka sekali lagi kembali menjadi kerajaan, saya percaya tidak tahu apa yang bakal berlaku kepada kerajaan kita lagi. Itu dia. Sekarang ini mereka pula ya merayu ya untuk kononnya bagi kepada pembangkang kalau tidak mampu untuk mengurus, katanya. Itu kata-kata mereka yang sebenarnya mereka tidak melihat kepada apa yang berlaku hari ini. Inflasi berkurang, nilai mata wang mengukuh, harga barang semakin terkawal. Ya, walaupun agak tinggi, tapi tingginya itu sebab kita warisi daripada kerajaan gagal, kerajaan pertikaian nasional ataupun penyakawan nasional, pengkhianat nasional. Banyak lagi lah yang diberi gelaran oleh rakyat Malaysia di luar sana. Tetapi katanya semua bergaduh, tak ada kumpulan massa pun. MC gaduh DAP, di KKB, MIC pujuk-pujuk, patah balik. Saya tahu MIC tak ikhlas, katanya. MIC berlakon saja. Dia tak kerja pun, dia PRK ni katanya. Dia ada kepentingan dan dia buat kenyataan, dia akan sokong DP di KKB, tapi dia tak buat kerja. Itu antara tuduhannya daripada Sanusi. Menarik juga ya kalau kita tunggu nanti apakah benar dakwaan ini. Kita tunggu kenyataan daripada MIC. Katanya semua orang nampak dengan jelas hang nak sembunyi mana, tak boleh sembunyi, tak boleh elak daripada yang memberi jawapan kepada soalan yang ditanya oleh pembangkang dan rakyat. Kalau hang tak boleh jawab, hang berhenti dengan hormat, turun bagi orang lain jadi kerajaan, katanya dalam ucapan ceramah Perdana Matangkali semalam tadi. Menarik untuk saya ulang apa yang dikatakan oleh Sanusi. Katanya, kalau hang tak boleh jawab, hang berhenti dengan hormat, turun bagi orang lain jadi kerajaan. Jadi, apa yang Sanusi katakan ini sebenarnya kita boleh tanya balik Sanusi. Kalau dia tak mampu untuk memberikan bekalan air bersih di negeri Kedah, kalau dia tak mampu untuk menunaikan janji-janji manis beliau, lebih baik hang turun bagi orang lain jadi kerajaan di negeri Kedah. Masalah air dijanjikan tahun 2023, selesai atau tidak, sahabat semua, gagal. Apalagi litar dijanjikan akan siap, kini jadi litar tikus. Ya, apalagi banyak lagi lah janji-janji yang dijanjikan, terutama seperti bekalan air bersih. Ya, tidak diselesaikan apa yang bersih, apa yang dapat diselesaikan. Mereka tutup JLC di negeri Kedah kerana tidak mampu menguruskan hal pekerja yang tidak dibayar berapa bulan? Ya, beberapa bulan, 6 ke 9 bulan, sahabat-sahabat semua. Dan kerana untuk lari daripada tanggungjawab apa yang mereka buat, tutup JLC. Itu antara tindakan. Dan apabila pengakuan sendiri daripada MB Lato-Lato, katanya tugas saya hanya tukang baca. Itu tugasnya, sahabat semua, sebagai Menteri Besar. Tukang baca dan juga tukang mengumumkan projek. Lepas itu apabila projek gagal, dia salahkan persekutuan. Dia salahkan kontraktor. Dia salahkan orang lain. Dia semuanya betul. Ini, sahabat semua. Jadi benar, saya setuju dengan kenyataan Sanusi ini. Katanya kalau hang tak boleh jawab, hang berhenti dengan hormat, turun bagi orang lain jadi kerajaan. Jadi Sanusi turun. Anda telah gagal 100% di negeri Kedah. PAS gagal. PAS negeri Kedah gagal. Begitu juga dengan Kelantan dan juga negeri-negeri Perlis. Ya, begitu hebat penyakawan yang berlaku. Ya, anak kepada Menteri Besar, menantu kepada Presiden PAS, besan kepada Presiden PAS. Apa yang berlaku, sahabat semua? Disiasat kerana menipu untuk menyaka wang rakyat, wang negeri dengan membuat tuntutan palsu. Adakah semua itu
dikatakan berjaya, ya bagi saya mereka berjaya untuk menyakau. Mereka berjaya untuk salah guna kuasa. Jadi benar kata Sanusi ini, saya sangat setuju. Kalau tak boleh dapat ataupun mentadbir dengan baik, lebih baik berhenti. Jangan memalukan diri sendiri. Walaupun masih lagi mendapat sokongan, karena kita tahu apa yang mereka buat ini adalah dengan membuat hasutan, kebencian, dan banyak lagi lah yang dilakukan oleh mereka. Dan sekarang ini kita boleh nampak sendiri apabila Sanusi ini bersungguh-sungguh untuk menjadi batu api. Ini adalah antara cubaan kedua untuk beliau mau memecahkan hubungan antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, khususnya Kerajaan Perpaduan di peringkat negeri Selangor ini. Adakah ia akan diterima oleh rakyat Selangor? Kita tunggu. Kalau mereka menang, mungkin mereka dihasut, berjaya dihasut. Kalau tidak, mungkin kerana hasutan, kebencian yang dibuat oleh MB Lato-Lato ini mungkin tidak mendapat tempat di hati rakyat Kuala Kubu Baru ataupun keseluruhannya rakyat Selangor. Itu pandangan saya, sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda seirama dengan saya? Anda boleh berikan komen pandangan Anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kanggap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.